Baru-baru ini, Tuan Tanpa Nama, pemilik saluran YouTube Protagonist Insight, pernah meminta maaf kepada Ustaz Dr. Rozaimi ataupun panggilan manja Rora lah ya. Yang dalam video lebih kurang 3-4 minit, tapi video tersebut hilang pula. Apa cerita minta maaf ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit latar belakang kisah ya. Pertama sekali, kira-kira seminggu, 2 minggu yang lepas, Tuan Tanpa Nama, pemilik saluran YouTube Protagonist Insight, memuat naik sebuah video di mana kandungan video tersebut, dia banding sebuah video pendek Ustaz Dr. Rozaimi tentang doa sebelum makan dan sebuah video lain oleh Ustaz Adi Hidayat tentang doa sebelum makan. Dan kalau kita lihat video tersebut, macam Ustaz Adi Hidayat yang betul, Dr. Rozaimi yang salah. Padahal ini bukanlah perbandingan yang adil. Kerana apa? Sebab itu hanya video pendek. Ustaz Dr. Rozaimi hanya sebut secara ringkas, secara lebih detail, secara lebih terperinci. Ustaz Dr. Rozaimi ada tulis artikel yang lebih panjang. Kita Google saja Dr. Rozaimi doa sebelum makan, akan jumpa artikel tersebut yang beliau tulis agak lama dulu ketika beliau di Jordan. Itulah artikel yang ilmiah, dibincangkan jalan-jalan periwayatan, dibincangkan juga tentang darjat perawi yang lemah dan riwayat lain apa semua tu ya. Okey, tak apa. Jadi kemudian dalam video tersebut pun Tuan Tanpa Nama menganjurkan untuk tabayun. Okey, untuk semak dulu. Maka Ustaz Dr. Rozaimi pun membuat video react ke atas video Tuan Tanpa Nama tersebut ya. Video react itu, kalau sesiapa ada yang tertinggal kapal terbang, ada saya bagi link di bahagian description ya. Saya bagi link. Ia pada hari Jumaat 29 April lebih kurang pukul 11 pagi, panjangnya lebih kurang 45 minit. Jadi dalam video itu Ustaz Dr. Rozaimi bukan sekadar mensekolahkan Tuan Tanpa Nama, tetapi mentadikakan Tuan Tanpa Nama. Sebab meskipun Tuan Tanpa Nama hanya membandingkan 2 video, tapi nampak sangat dia tak tahu apa-apa berkaitan ilmu hadis. Dia tak tahu, dia tak boleh nak semak video tersebut. Video Ustaz Adi Hidayat tu kesilapan-kesilapan dia sangat banyak, dia tak boleh nak semak, dia tak boleh nak fikir langsung pun. Dan dia memanfaatkan para penonton saluran YouTube-nya yang tak baiklah nak sebut, tapi orang pun tengok, teruknya Dr. Rora ni, tengok Adi Hidayat lagi pandai kan. Dia sebab video ni bergantung siapa penontonnya. Kalau penontonnya bijak, dia tahu yang tu salah. Adi Hidayat saya. Penonton yang tak bijak, Rora salah. Lalu Rora ataupun Dr. Rozaimi telah memberi penjelasan panjang lebar dari sudut ilmiah, dari sudut ilmu hadis, dari sudut jarah wa ta'dil ya. Okey, video itu pukul 11 hingga 11.45 pagi. Dan pada waktu malamnya, Tuan Tanpa Nama memuatkan video pendek lebih kurang 3-4 minit meminta maaf kepada Ustaz Dr. Rozaimi. Kemudian dia menyatakan itu bukan video react, tetapi sekadar video perbandingan. Dan kemudiannya, kalau tak silap saya lah, beliau sebut kalau boleh nanti kita jumpa lah bila-bila ya. Tapi yang anehnya, video minta maaf tu, yang 3 minit tu, yang tak silap saya beliau buat sebelum solat Isyak, nampak background di masjid. Tadi pagi sebelum saya buat video ni, tengok dah hilang dah pula. Memuskilkan, dah hilang dah pula ya. Okey, yang saya nak highlightkan, yang dia nak minta maaf tu perkara kecil, nombor hadis. Sebab dia bila Ustaz Dr. Rozaimi buat video tu 11 hingga 12 tengah hari, lepas solat Jumaat, dia ada komen, satu komen, nombor hadis pun salah, bukan 2722 tetapi 2227. Okey, orang cerita tentang memberi react dalam topik ini 45 minit, cerita tentang ilmu hadis, cerita tentang jalan periwayatan, cerita tentang status jarah wa ta'dil perawi, cerita tentang lafaz itu, lafaz ini. Dia boleh komen nombor hadis pun salah. Nampak tak mentaliti dia punya rendah tu macam mana? Okey, dan kemudian di saluran YouTube pun bukan video, tapi dia buat statement yang macam bergembira, ada iklan percuma untuk saluran YouTube-nya. Okey, tak apa, dia sudah minta maaf. Okey, cuma kenapa minta maaf itu hilang? Dan yang kedua, benda-benda lain yang handuk kutuk, handuk kritik Dr. Rora tu tak nak minta maaf ke?
Apa dia tu? Apa dia? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh kita rujuk ya. Okey. Dalam saluran YouTube tuan-tuan penama itu sendiri, Protagonist Insight, saya bagi link di bahagian description ya. Dalam sebuah lain, dalam video nak banding antara Kuips dengan ini tentang topik nak buat dialog ilmiah ya tentang Naqsyabandiyah Al-Aliyah antara Kuips dan juga ARG. Jadi tuan tanpa nama cuba buat perbandingan, cuba tunjuk jalan cerita macam mana ke apa. Tapi dalam banding-banding tu pun dia sempat juga sindir Dr. Rora. Apa dia kata? Antara lain tak profesional. Sebagai seorang rektor pangkat sangat besar, kena grow bigger than the problem. Tak boleh nak respon macam ni lagi dah. Sebagai rektor sepatutnya sudah grow lebih besar daripada pergaduhan dalam Facebook. Tuduhan-tuduhan semua ini semuanya subjektif, dan kalau betul nak kata video perbandingan, sekadar letak apa yang Dr. Rozaimi tulis di Facebooknya, apa yang ARG tulis di Facebook mereka, biarlah para penonton yang nilai sendiri. Yang dia nak komen dengan komen-komen seperti ini, kenapa? Yang nak sindir sebagai ni, kenapa? So yang ni bila nak minta maaf ni? Yang kamu minta maaf tu nombor hadis je, 2722 dengan 2227. Okey, kemudian ada lagi video lain pula. Ini dalam isu Ustaz Wadi Anwar dan cara sujud. Okey, apakah ia melibatkan negara Perlis ataupun tidak? Dalam video ini, link sekali lagi saya bagi link penuh ya. Saya tak kerat-kerat video. Saya bagi link penuh, tapi boleh rujuk minit yang saya bagi. Yang saya sedang baca ni, nota ni ada di bahagian description. Dia menuduh Dr. Rozaimi sebagai troll dan menganjing. Dan sebagainya, troll dan menganjing. Ini nak banding-banding ni. Okey, biarlah orang baca apa Dr. Rozaimi tulis, biarlah orang baca apa yang Jabatan Mufti tulis, kenyataan balas oleh Ustaz Wadi, tapi dia sendiri suruh orang komen, suruh orang banding, tapi dia sendiri telah membuat tuduhan Dr. Rozaimi ini troll dan menganjing dan lain-lain. Kemudian video yang sama ni dia potong kepada yang statement dia terhadap Dr. Rozaimi ini sahaja. Dia, tuan tanpa nama ni, dia ada satu lagi saluran YouTube. Nama dia Manhaj Nubuwah. Indah nama, Manhaj Nubuwah ya. Dia kemukakan video yang sama, cuma dia telah potong kepada yang dia kutuk, yang dia tuduh Dr. Rozaimi ni saja. Di permulaan video tu, apa dia tulis? Seluruh warga Kuips sedang melihat contoh yang dibawa oleh rektor mereka. Nampak tu? So, benda-benda macam ni bila nak minta maaf? Bro, ini yang patut kau minta maaf. Kalau betul engkau nak orang, para penonton your channel untuk banding-bandingkan, engkau letak saja statementnya, biarlah orang banding. Orang nak, sebab di video tersebut tuan-tuan tanpa nama kata nak cerita latar belakang kisah, perjalanan kisah apa gitu, biar orang yang menilai ini apa tuduhan-tuduhan ni. Perkara-perkara seperti inilah yang patut anda minta maaf. Tuduhan-tuduhan seperti ini yang patut anda minta maaf. Okey, baik. So jadi sebab tu tajuk video saya ni, benarkah Protagonist Insight sebenarnya minta maaf kepada Rora? Atau dia minta maaf benda kecil, tapi ada benda besar daripada lisan dia sendiri, bukan daripada Ustaz Adi Hidayat ke apa ke. Yang nombor 2722 tu asalnya ada orang lain komen, lepas tu dia pun sambung komen, tak silap kan? Ini from your own mouth, your accusation from your own mouth. This is what you should apologize for. Okay, this is what you should apologize for. Tak apa. Ada benda lain juga bila saya tonton ni. Okey, dalam video yang dia tuan tanpa nama bincangkan ya, antara video asal Ustaz Wadi Anwar tentang cara sujud. Cara sujud tangan dulu ke lutut dulu, okey? Kemudian statement daripada Jabatan Mufti Perlis, kenyataan balas oleh Ustaz Wadi, dan juga kenyataan daripada Ustaz Dr. Rozaimi. Okey, dia ada buat video, saya ada bagi link. Ni nak kena explain ni, saya sendiri pun bila tonton jadi traffic jam sikit. Biar benar tuan tanpa nama ni. Jadi, okey, ringkasnya, tuan tanpa nama dia kemukakan bukti bahawa di Perlis, oleh Jabatan Mufti Perlis,
Okey, memang lebih kurang tahun 2015, 2016, 2017 memang ada keluarkan poster yang ditampalkan di masjid tentang cara sujud. Okey, tentang cara sujud. Poster ni kita boleh cari di Google. Okey, Google Image pun ada. Okey, saya tunjuk ya, mungkin ramai juga pernah nampak. Okey, alright. Dan sekejap. Okey, so kena tengok jelas nama, kena pegang. Okey, Jabatan Mufti Perlis, tapi perhatikan dia. Panduan ke atau cara? Poster panduan ringkas sifat solat Nabi. Okey, poster panduan ringkas. Jadi bila kita scroll sikit, okey, adalah gambar sujud yang mula-mula saya tunjuk yang besar tadi tu kan. Alright. Jadi dia nak tunjukkan bahawa Ustaz Wadi taklah salah, Perlis ni memang ada poster seperti tu. Jabatan Mufti Perlis ni menafikan sesuatu yang sebenarnya ada. Okey, jadi bila saya tonton penjelasan tuan tanpa nama ni, saya macam tuan tanpa nama ni dia, sebab kita tahu daripada video-video yang lain dia pro kepada ustaz-ustaz yang selebriti ni. Tapi dalam rangka ni, saya nampak macam dia nak backup Ustaz Wadi. Tapi entah macam mana, dia sebenarnya membuka lubang ataupun he finds fault with Ustaz Wadi. Ya. Jadi, Ustaz Wadi minta maaf masuk nama lagi. Ya. Kerana ada beza antara panduan dengan atau cara. Yang disebut oleh Ustaz Wadi dalam videonya tahun 2017, kemudian dipendekkan oleh seorang TikTokers, kemudian jadi viral. Ustaz Wadi sebut atau cara. Okey, poster tadi sebut panduan. Ada beza ke panduan dengan atau cara? Panduan ni dia sesuatu yang lebih ringan. Okey, atau cara dia ditetapkan, dia lebih heavy, kena ikut apa semua. Okey, mari kita rujuk kepada laman web rasmi Kamus, Dewan Bahasa dan Pustaka. Apabila dikatakan panduan, maksud dia apa? 1, orang yang menunjuk jalan, pengiring. 2, pedoman, petunjuk, pimpinan. Kemudian contoh ayat ya. Al-Quran ialah kitab Islam yang mengandungi segala panduan bagi umat Islam. 3, sesuatu yang dipakai untuk rujukan. Okey, link saya bagi di bahagian description. Adapun maksud atau cara ialah jadual pelbagai acara, kurungan, kegiatan dan sebagainya yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Maknanya you cannot do something else. Panduan sesuatu yang lebih ringan. Okey, memang panduan betul. Ada bukti poster kan. Turun tangan dulu, baru lutut. Tapi memandangkan ia panduan. Jika seseorang tu turun lutut dulu, baru tangan, ia bukanlah satu kesalahan. Ya, sebab ia panduan. Bukannya atur cara yang ditetapkan. Okey, jadi ada beza antara panduan dengan atur cara. Jadi bila tuan tanpa nama membuktikan bahawa Perlis, Jabatan Mufti Perlis memang ada poster ni dulu, dia sebenarnya membuktikan, pertama, Ustaz Wadi Anwar dalam kenyataannya yang dia tulis dalam bulan Ramadan. Video asal 2017 kita tak tahu bila. Tapi kenyataan balas ke atas kenyataan Jabatan Mufti Perlis ditulis berlaku dalam bulan Ramadan. Bahawa dia telah berdusta apabila dia kata saya tidak sebut ataupun mengaitkan dengan negeri Perlis. Tapi poster tu negeri Perlis saja ada, negeri-negeri lain tak ada. Okey, jadi nampak tak Ustaz Wadi telah menafikan sesuatu yang memang yang dia maksudkan ialah Perlis, sebab memang ada poster di negeri Perlis. Itu yang pertama. Yang kedua, ia juga telah membuktikan bahawa Ustaz Wadi telah menongkok tambah atau exaggerate sesuatu yang asalnya panduan menjadi atur cara. Ini satu exaggeration, satu tokok tambah, satu panduan yang ringan saja telah menjadi satu atur cara yang lebih heavy. Bukanlah heavy. Atur cara tu kita kata, fahamlah ya, beza antara panduan dengan atur cara. So dalam rangka dia nak tunjuk yang Jabatan Mufti Perlis ni buat kenyataan yang salah, padahal memang ada poster tu. Jabatan Mufti Perlis tak salah sebab bukan atur cara, itu panduan. Tetapi dia telah membuktikan dua kesalahan di sisi Ustaz Wadi. Lalu saya pun tengok Mamat ni dia
Okey, fikir-fikir sendirilah ya. Dalam rangka hendak membela Ustaz Wadi, dalam rangka membela dan hendak tunjuk yang Jabatan Mufti Perlis tu pun tersilaplah hal ni. Dia sebenarnya telah menunjukkan 2 tambahan kesilapan pada Ustaz Wadi. Okey, jadi inilah alang-alang kita dah sebut tentang video yang dibuat oleh tuan tanpa nama tu. Satu lagi perkara sebelum kita selesai. Tentang minta maaf ni. Tentang minta maaf, kita kata okey, bagus. Tuan tanpa nama minta maaf tentang perkara itu. Saya nak bawa satu contoh lain bahawa saya juga dalam bulan Ramadan ada buat silap. Saya buat silap dalam kenyataan berkaitan dengan hukum di sisi mazhab Syafi'i apabila seseorang itu sujud, khasnya muslimat, tapi dahinya kena pada telekung, bukannya pada lantai atau sejadah ataupun kapet. Saya dah mengkritik pandangan itu. Lalu ramai orang membetulkan saya delete dan saya pun kata ini. Dan pada hari esoknya setelah saya semak kitab-kitab balik, saya pun buat permohonan maaf. Okay, saya minta maaf dan saya mengakui kesilapan saya, dan ini saya tak padam, masih ada di Facebook saya. Linknya saya bagi di bahagian description ya. Dan ini adalah satu peluang keemasan yang diambil oleh tuan tanpa nama, dan dia pun buat video khas dalam hal ini. Tajuk Kapten Hafiz salah kritik, sembunyi tangan. Okey, saya bagi link YouTube beliau yang mengkritik saya. Jadi nak bagi contoh ya, macam mana orang tu ditunggu je kita buat salah. Bila buat salah je dia terus tu, walaupun kita dah minta maaf, kita dah bagi tahu penjelasannya sebenarnya, kita pun dah minta maaf, saya pun minta maaf, tapi dia ambil kesempatan untuk attack. Padahal dia sendiri, kita pun boleh attack. Ingat ya, timeline susunan video asal Dr. Rozaimi yang react kepada Ustaz Adi Hidayat itu 11 hingga 12, 45 minit, 11 hingga 45. Lepas solat Jumaat, saya tengok tuan tanpa nama ada muatkan di saluran Protagonis Insight-nya, bukan video tapi kenyataan. Saya dapat iklan percuma, lebih kurang begitu. Kemudian saya juga jumpa dia ada tulis komen. Bukan 2722 tapi 2227. Yang bila saya baca tu, saya pun terlintas juga lah. Ustaz Rozaimi cerita 45 minit. Bincang tentang darjat hadis, lafaz-lafaz hadis, jalan-jalan periwayatan, status perawi dan sebagainya dalam ilmu hadis. The only thing that he can bring up is nombor hadis 2227 dengan 2722. Yang kemudiannya bila saya semak, betul lah Ustaz Adi Hidayat sebut 2722. Okey. Dan malam sebelum solat Isyak baru dia minta maaf. Saya pun ada peluang juga nak attack. Sebab hari Jumaat tu saya cuti. I was following the progress. Tapi tak apalah, kita kata tersilap kan. Jadi kita lihat ya, orang bagaimana setengah orang tu dia tunggu kita buat silap, zush dia attack. Kita dah minta maaf pun zush dia attack. Dia sendiri kita tak ada nak ambil peluang rembuk ke apa ke. Sebab itu kemudian dia pun minta maaf. Okey, tapi minta maaf pun dah hilang. Benda yang lagi patut dia minta maaf, dia tak minta maaf. Sekian lama. So hari ni baru saya buat video ya. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan bandingkan. Jadi semua link-link, semua video-video yang saya masukkan ada linknya di bahagian description. Sila tonton. Jadi sekali lagi soalan saya, benarkah Protagonis Insight ini minta maaf kepada Ustaz Dr. Rozaimi? Sama-sama tuan-tuan dan puan-puan nilaikan. Lihat dua video lain yang dibuat oleh tuan tanpa nama yang menyindir, mengkritik dan juga membuat tuduhan ke atas Ustaz Dr. Rora, bahkan juga seperti menghasut ya warga Kuips. Dalam video dalam saluran beliau yang lain, Manhaj Nubuwah, seluruh warga Kuips sedang melihat contoh yang dibawa oleh rektor mereka. Okay? Sekarang saya dah bagi link, sila tonton. Apakah ini perbandingan yang beliau masukkan? Apakah ini... Tak apalah, banyak dah ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nilai sendiri. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.